Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nazrul Anwar bin Mansur, pelajar Ijazah Sarjana Pendidikan Perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, ingin membuat pembincangan mengenai tajuk kesahan item pakej pembelajaran berasaskan senario kes dan senarai sema bagi latihan simulasi dalam menguruskan pesakit dengan situasi kecemasan di kalangan pelajar kejururawatan. Isi kandungan pembincangan saya didahulukan dengan pendahuluan, permasalahan kajian, tujuan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan, dan cadangan. Pendahuluan, perkembangan sektor kesihatan di Malaysia amat baik dan pesat. Sehubungan dengan itu, latihan kejururawatan juga berkembang seiring dengan pembangunan teknologi yang terkini. Oleh yang demikian, kaedah pengajaran berasaskan simulasi merupakan salah satu teknik yang telah dipraktikkan secara meluas dalam pendidikan perubatan dan kejururawatan kerana ia memberi kesan positif yang baik. Pengajaran melalui simulasi ini memberi kebaikan dan meningkatkan kualiti penjagaan pesakit. Kecuaian atau kesilapan perubatan merupakan satu perkara yang sangat serius dan boleh membahayakan serta mengancam nyawa pesakit. Merujuk laporan di Amerika Syarikat, kecuaian perubatan adalah penyebab ketiga kematian selepas penyakit kardiovaskular, kanser dan dianggarkan antara 200,000 sehingga 400,000 pesakit mengalami bahaya dalam perkhidmatan perubatan pada setiap tahun. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, sejumlah 906 kes-kes berpotensi medico-legal telah dilaporkan di Malaysia. Dan dalam jangka masa tersebut, Kementerian Kesihatan Malaysia telah membelanjakan sebanyak 15 juta dalam bayaran pampasan kepada pelanggan termasuk bayaran ekstrasia banyak 1.6 juta. Antara penyebab berlakunya kes kecuaian dan kesilapan ini adalah kerana kurangnya kompetensi pelajar dan pegawai perubatan baru dalam melakukan atau memberikan perkhidmatan, serta kegagalan sistem perkhidmatan perubatan tersebut ataupun jurat baru kurang memahami kemahiran klinikal untuk memberikan penjagaan pesakit yang selamat dan berkesan. Penyakit jantung merupakan penyakit yang kerap berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Pesakitnya dirujuk ke Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur dan Jabatan Kecemasan Pusat Perubatan Universiti Malaya yang bergejala sakit dada dianggarkan 15% hingga 10%. Oleh yang demikian, tidak hairanlah penyakit jantung iskemia kekal sebagai penyebab utama kematian. 15% daripada 100,000 milion orang kematian yang disahkan secara perubatan pada tahun 2019 ini diikuti dengan pneumonia 12.2%, penyakit cerebrovaskular 8%, kemalangan pengangkutan 3.8%, neoplasm McLennan trachea, bronchus dan paru-paru 2.4%. Kejadian ini berlaku kerana semasa bergelar pelajar kejururawatan, mereka tidak dapat melihat atau menguruskan pesakit semasa berada di lapangan klinikal atas faktor-faktor berikut. Faktor yang dikesan adalah diskriminasi staf di antara pelajar kejururawatan dengan pelajar bidang lain, ataupun kurang keyakinan diri juga mengganggu komunikasi dalam kalangan pelajar kejururawatan semasa berada di klinikal menjadi punca pelajar gagal untuk memberikan perawatan yang baik.
Oleh yang demikian, latih amal simulasi melalui penyediaan senario kes dan semak amat diperlukan bagi melatih kemahiran pelajar berdepan dengan situasi merawat pesakit yang mengalami sakit dada maupun keadaan kecemasan. Tujuan kajian, walau bagaimanapun, sesuatu keadaan simulasi tidak akan berjaya sekiranya senario kes dan semak yang disediakan tidak mencapai objektif yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, semak mestilah mempunyai keseimbangan maklumat dan struktur yang tepat untuk menyokong amalan klinikal tanpa mencecaskan atau menghalang pertimbangan profesional serta selalu membebankan kerana ia membantu membimbing aliran kerja atau prosedur tertentu. Persoalan kajian, di sini saya menyerahkan dua persoalan. Apakah kaedah penilaian yang digunakan bagi menilai kesesuaian item di dalam pakej pembelajaran berasaskan senario kes dan semak bagi latihan simulasi dalam mengurus pesakit dengan situasi kecemasan di kalangan pelajar kejururawatan? Yang kedua, apakah kaedah pengesahan yang dilakukan atau digunakan bagi kesesuaian item dalam pakej pembelajaran berasaskan senario kes dan semak bagi latihan simulasi dalam menguruskan pesakit dengan situasi kecemasan di kalangan pelajar kejururawatan. Objektif kajian, bagi objektif umum, untuk membina pakej pembelajaran berasaskan senario kes serta semak bagi latihan simulasi dalam menguruskan pesakit dengan situasi kecemasan di kalangan pelajar kejururawatan. Manakala di sini terdapat dua objektif spesifik bagi kajian ini. Yang pertama adalah menilai kesesuaian item yang digunakan di dalam pakej pembelajaran berasaskan senario dan yang kedua mengesahkan kesesuaian item yang digunakan dalam pakej pembelajaran berasaskan senario kes dan semak. Kajian literatur. Di sini saya menyerahkan beberapa kajian literatur yang telah ada. Semak adalah alat yang berfungsi sebagai mekanisme yang mengkaji semula pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik kuliah. Ia boleh digunakan untuk menilai pengetahuan secara kuantitatif dan kualitatif bergantung kepada objektif yang perlu dipenuhi. Semak adalah bersifat subjektif dan ianya dibangunkan serta dibuat berdasarkan program tertentu dan keperluan semasa. Scenario-based learning juga dikenali sebagai goal-directed scenario telah diperkenalkan oleh Shaheen 2001. Dalam konteks mewujudkan kesedaran pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran, perlu diwujudkan masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Pembelajaran berdasarkan senario memberi peluang kepada pelajar untuk lebih aktif dan meningkatkan kemahiran semasa proses pembelajaran mereka. Simulasi adalah strategi pendidikan yang meningkatkan keselamatan pesakit dan meningkatkan kerja berpasukan antara disiplin. Apabila pesakit mengalami perubahan status kesihatan yang kritikal, kerja berpasukan diperlukan untuk memberi rawatan yang secukupnya dan tepat kepada pesakit. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif bagi mengesahkan instrumen latihan simulasi dalam menguruskan pesakit dalam kerjaan kecemasan di kalangan pelajar kejururawatan. Sampel dan populasi penyelidikan ini adalah berdasarkan penyertaan pakar yang dipilih. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan kaedah persempelan bertujuan dengan memilih seramai 5 orang pakar sebagai sampel dalam kajian ini bagi mengesahkan kandungan instrumen yang dibina. Kebiasaannya, sampel persempelan bertujuan
merupakan populasi bagi kajian tersebut. Kemudian, salah seorang daripada pakar tersebut bertemu bual bagi mendapat maklumat kualitatif dengan lebih tepat dan jelas. Gambar rajah ini menunjukkan demografik responden. Dalam kajian ini, teramai 4 orang lelaki dan seorang wanita. Masing-masing memiliki pendidikan sekurang-kurangnya ijazah dalam pengajian dalam kecemasan atau bidang yang diperlukan serta berpengalaman 5 tahun ke atas. Bagi instrumen kajian, soal selidik yang digunakan mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A dan B. Bahagian A merupakan soal selidik berkaitan profil demografi panel pakar yang mengandungi 5 item. Bahagian B pula merupakan soal selidik semakan kesan kandungan yang mengandungi 59 item yang telah diolah oleh pengkaji mengikut maklumat rujukan daripada silibus manual instructor khususnya daripada Basic Life Support by American Heart Association 2015. Bagi menganalisis objektif, pertama, saya telah menggunakan analisis kesahan muka iaitu face validity dengan kebolehpercayaan, dan bagi objektif kedua, saya menggunakan indeks analisis kandungan iaitu content validity index. Dapatan kajian, setiap item yang disemak pakar yang mengatakan tidak dinilai kembali dan dipastikan semuanya mendapat pengesahan semula dari sudut kesesuaian bahasa dan ketetapan pengukuran item mengukur pakej pembelajaran berasaskan senario kes dan senario semak bagi latihan simulasi dalam mengurus pesakit dengan situasi kecemasan di kalangan pelajar kejuruteraan. Akhirnya, mendapat persetujuan semua pakar yang terlibat. Bagi mendapat kebolehpercayaan lebih lanjut melalui kaedah triangulasi data, pengkaji menjalankan temu bual bersama pakar dalam bidang yang dikaji. Berdasarkan temu bual tersebut, semua item boleh digunakan. Jadual berikut menunjukkan pengesahan kesesuaian pakej pembelajaran di dalam senario kes yang semak, dan ini nilai CBI yang diterima daripada kelima-lima pakar. Nilai tersebut adalah 0.96. Perbincangan menilai kesesuaian item yang digunakan dalam pakej pembelajaran berasaskan senario kes dan senario semak bagi latihan simulasi dalam mengurus pesakit dengan situasi kecemasan di kalangan pelajar kejuruteraan. Setiap item yang disemak pakar yang mengatakan tidak dinilai kembali dan dipastikan semuanya mendapat pengesahan semula dari sudut kesesuaian bahasa dan ketetapan pengukuran. Bagi mendapat kebolehpercayaan lebih lanjut melalui kaedah triangulasi data, pengkaji menjalankan temu bual bersama pakar dalam bidang yang dikaji. Berdasarkan temu bual tersebut, semua item boleh digunakan bagi mengukur senario kes dan senario semak. Mengesahkan kesesuaian item yang digunakan dalam pakej pembelajaran berasaskan senario kes dan senario semak bagi latihan simulasi dalam mengurus pesakit dengan situasi kecemasan di kalangan pelajar kejuruteraan. Kajian ini menunjukkan nilai indeks kesahan kandungan adalah 0.96. Hal ini menunjukkan nilai kesahan yang diberikan oleh pakar adalah tinggi kerana mendekati nilai 1. CBI mengambil kira purata tahap kesesuaian yang diberikan oleh pakar. Nilai CBI yang diterima pakai adalah melebihi 0.80. Oleh itu, semua item yang telah disemak adalah menjawab tujuan kajian dan boleh diguna pakai. Pengesahan kandungan adalah proses menentukan apakah pemboleh ubah meliputi dominan yang diukur sepenuhnya, dan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan pakar. Cadangan, dalam kajian ini, pengkaji menyarankan
3 cadangan. Yang pertama, kajian rintis kepada pelajar. Cadangan ini dikemukakan kerana item yang disediakan tidak dapat dilakukan kajian rintis kerana pandemik COVID-19 yang berlaku, iaitu menggunakan kaedah kesan konstruk dengan membuat kajian kepada responden pelajar kejuruteraan itu sendiri bagi menghasilkan kajian yang tepat dan jitu. Dengan tambahan menggunakan kaedah model RASH yang mengkaji lebih mendalam berkenaan instrumen tersebut. Yang kedua, masalah dalam melaksanakan simulasi. Mengkaji tentang masalah yang mungkin berlaku apabila ingin melakukan pembelajaran berasaskan simulasi. Sebagai contoh, kemahiran pelajar menyediakan item, senarai semak atau senario yang sesuai untuk dijadikan simulasi. Yang ketiga, kepelbagaian bidang kepakaran panel pakar penyemak item. Menggunakan panel pakar penyemak dari pelbagai bidang seperti dari mereka yang berpengalaman dalam bidang klinikal, dalam bidang pengajaran dan pakar bahasa mengikut kesesuaian bahasa yang digunakan dan untuk menyediakan item yang sesuai. Sebagai rumusan kajian ini, tujuan utama kajian ini adalah menilai dan mengesahkan kesesuaian pakej pembelajaran di dalam senario kes dan senario semak. Berdasarkan analisis kajian, setiap item dinilaikan dengan kesahan muka secara kualitatif dan kesahan kandungan secara kuantitatif. Hasil dapatan adalah menunjukkan bahawa setiap item mempunyai kesahan muka yang sangat sesuai digunakan dan kesahan kandungan juga mempunyai nilai CVI yang tinggi. Selain itu, pekaji juga menguatkan kebolehpercayaan kajian ini dengan menggunakan kaedah triangulasi data. Pengkaji menggunakan kaedah temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen dalam meningkatkan kebolehpercayaan dalam kajian ini. Seperti yang kita maklum, perkara teknikal yang melibatkan kesihatan amat kritikal, khususnya melibatkan kecemasan kardiak. Dengan kajian ini, pelajar kejuruteraan dapat mempelajari kemahiran kecemasan kardiak melalui pakej pembelajaran di dalam senario kes dan semak situasi resusitasi ini. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih.